Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. فإن خير الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, para penonton page Akademi Sunnah yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ni Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan lagi bagi kita dapat bertemu dalam majlis ilmu. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan bagi kita untuk terus berada di atas jalan menuju syurga ni insya-Allah. Amin. Dan semoga tuan-puan berada dalam keadaan sihat walafiat insya-Allah. Tuan-puan dirahmati Allah Taala, seperti mana yang kita telah war-warkan sebelum ni, kita pada malam ni kita ada satu pertemuan khas bersama dengan tuan-puan. Dan pada masa yang sama kita menjemput Akademi Sunnah, menjemput secara khusus khas tetamu kita yang kita sangat hormati, ayahanda kita Al-Fadil Ustazuna Syekh Husni hafizahullah taala. Apa khabar Ustaz? Kaifa halukum? Syukur. Alhamdulillah, alhamdulillah. Barakallahu fiikum. Tuan-puan dirahmati Allah Taala, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan Ustazuna guru kita yang sangat mulia Syekh Husni dapat melapangkan masa beliau pada malam ni. Dan sebelum tu tuan-puan, saya rasa tuan-puan pun insya-Allah pasti dah mengenali Syekh Husni yang kita memang kenali insya-Allah, seorang tokoh yang memang telah lama dalam dunia dakwah dekat dalam negara khas maupun di luar negara. Tuan-puan rahmati Allah Taala, mungkin sekadar pengenalan awal dan sekadar ringkas saja insya-Allah. Syekh Husni yang merupakan nama beliau hafizahullah taala, Syekh Ustaz Muhammad Hussein Abdullah, yang kita pun ketahui tuan-puan, Ustaz Syekh Hussein ni sangat aktif berdakwah dengan Pertubuhan Al-Khadim Malaysia, dan beliau merupakan pengasas dan juga presiden Pertubuhan Al-Khadim Malaysia. Dan Ustazuna Syekh Hussein ni Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan beliau dapat belajar di antara universiti yang terbaik dekat dunia, di Universiti Islam Madinah dalam bidang hadis. Masya-Allah, semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan Syekh Hussein kesihatan yang baik. Amin, amin. Terus berdakwah manusia ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan banyak lagi tuan-puan rahmati Allah sumbangan Syekh dalam bidang dakwah, dalam bidang pendidikan dan sebagainya. Yang paling penting adalah macam mana untuk kita sama-sama berikan perhatian kita untuk mendengar apa yang disampaikan oleh Syekh Hussein ni berkaitan dengan tajuk yang sangat menarik yang kita nak dengar insya-Allah pada malam ni, berkaitan dengan sudahkah kita berdakwah. Tanpa kita membuang masa, kita persilakan dengan segala hormatnya guru kita Syekh Hussein ni untuk berkongsi dengan kita berkaitan dengan tajuk yang sangat bermanfaat, sudahkah kita berdakwah. Silakan Syekh. Barakallahu fikum. Ahlan wa sahlan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Usikum wa iyaya awlan bittaqullah faqad faza muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Fa inna khairul kalam kalam Allah wa ahsanu hadi hadul Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar atau kama qala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar suara saya? Dengar syukur. Ya, syukur. Tadi saya bagi salam, bila tak dengar jawapan salam, saya ingat orang tak dengar saya. Alhamdulillah. Kepada saudara pengusri majlis pada malam ini, saudara Muhammad Sulaiman Nuba, semoga Allah memberkati pertemuan kita pada malam yang mubarak ini. Dan juga para semua saudara-saudari kita yang mengikuti online terhadap program Sudahkah Kita Telah Berdakwah.
Secara amnya, muslimin dan muslimat, bagi pihak pengalaman kami akan cakap ikut pengalaman. Umumnya, kebanyakan orang yang memeluk agama Islam di negara ini bukan melalui dakwah. Tapi kebetulan Allah yang memberi hidayat kepada mereka. Tahu saya sejak saya belum Muslim, orang tua saya semua yang belum Muslim, mereka tak tahu apa itu Islam. Kerana orang Islam tidak ada agenda di dalam program mereka tentang dakwah. Dakwah yang mereka selalu guna pakai kalimah ini hanya dikhususkan ke dalam, tidak keluar. Dia tidak sampai pada yang luar, dia hanya fokus inward saja. Jadi kalau kita lihat, bukan hanya masalah individual Muslim atau para ustaz-ustaz, para alim ulama, bahkan kerajaan pun tidak ada dalam agenda mereka. Seakan-akan urusan agama Islam, urusan orang Islam. Tidak ada kaitan dengan orang lain. Jadi bukan tak ada urusan agama, tapi urusan agama Islam seakan-akan milik orang Islam sahaja. Sebab itu bila saya mulai nak belajar Islam dulu tahun 60-an, ada orang-orang Muslim tanya saya, betulkah you nak masuk Islam? Macam dia terkejut. Ya, seakan-akan kenapa ya kita nak masuk Islam, seakan-akan begitu. Jadi pada amnya, apa yang dapat saya sampaikan malam yang mubarak ini, oleh kerana tidak ada dalam agenda kita. Dalam tarbiyah kita dulu semua aktiviti orang Islam hanya fokus sesama Muslim. Orang Islam banyak adakan majlis taklim, majlis ilmu, muzakarah, ada majlis-majlis tazkirah, tapi tidak ada dakwah kerana kalimat dakwah ni satu kalimat yang sangat mulia. Sehingga Allah bertanya kepada kita dalam firman-Nya, ba'dal a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Ila akhir ayat. Allah bertanya, siapakah ucapannya yang lebih baik di sisi Allah, yang terbaik, yang tercantik, ahsan dan qaul, daripada orang yang mengguna lisannya untuk mengajak, erti dakwah mengajak orang di luar masuk ke dalam. Bukan cakap sesama Muslim. Kalau cakap sesama Muslim, itu sebagai harkah islahiyah, satu usaha untuk memperbaiki keadaan umat Islam yang sudah menjadi umat ijabah, umat yang telah Islam. Maka kalau kita guna kalimat dakwah kepada sesama Muslim, sebab itu dakwah itu tak keluar. Kerana kita anggap kita sudah berdakwah. Ada kelas ini, ada kuliah sini, ada majlis muzakarah ini, ada taklim di sini. Jadi kita anggap itu adalah dakwah. Bukan. Itu hanya islahiyah. Pertama, memperbaiki keadaan umat Islam. Ataupun وَذَكِّرْ فَإِنَّ ذِكْرَةً فَعَلْ مُؤْمِنِينَ. Allah ingatkan kita, berilah peringatan. Sekadar setiap Jumaat, khatib akan memberi peringatan kepada umat Islam. Tidak ada orang yang tidak Islam dalam masjid. Hanya orang Islam. Jadi semua usaha kita, majlis ilmu kita, kita fokus untuk sesama umat. Bila sesama umat, itu dianggap nasihat, itu dianggap islahiyah, itu dianggap tazkirah atau taklim. Tapi kerana kita salah guna kalimah dakwah, kita pun ini dakwah. Sebab itu dakwah tak keluar. Tak berfungsi. Ini bukan dakwah. Dakwah artinya mengajak orang di luar masuk ke dalam. Menyeru. Seperti mana Allah perintah kita, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan.
Mujadalah untuk siapa? Untuk orang tidak Muslim. Mengajar orang yang belum Muslim supaya kenal Islam. Sekurang-kurangnya. Memang kita sudah gagal. Seperti mana kita tahu Allah berfirman lagi. Kuntum khaira umma ukhrija linnas. Tu'minuna billah. Bukan. Ya. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kita ini adalah umat ya yang terbaik. Kerana apa? Kerana kita ada amanah. Kita ada tugas, ada perjuangan, ada misi. Misi kita untuk manusia, bukan untuk orang Islam. Allah tak sekal untuk Muslim. Kuntum khairu ukhrijat linnas, untuk manusia. Contohnya, ramai orang yang belum Islam, dia tak tahu Allah itu Tuhan untuk dia juga. Allah itu Tuhan Rabbul Alamin. Allah dah perkenalkan dirinya. Dia itu Rabbul Alamin, bukan Rabbul Arab. Bukan Rabbul Melayuin, bukan Rabbul Atrak, bukan Rabbul Pakistaniyun. Tidak. Dia Rabbul Alamin. Itu pun kita gagal untuk memperkenalkan Allah kepada masyarakat kita yang majmuk. Nabi Muhammad pun orang tak kenal. Orang tahu Muhammad itu Muslim Prophet, dia kata. Itu adalah Nabi untuk orang Islam. Kerana apa? Kerana itulah cara kita perkenalkan Nabi Muhammad bila ada majlis apa-apa untuk Nabi, selawat. Untuk kita seakan-akan bukan hak mereka. Sedangkan Allah dah bagi tahu pada kita. Supaya Nabi bagi tahu juga kepada mana, qul ya ayuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'a. Katakan wahai Muhammad kepada manusia, engkau utusan Allah kepada mereka semua. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau Muhammad melainkan membawa rahmat kepada alam sejagat, kepada semua. Tapi orang tak tahu. Kamu punya Tuhan. Kamu punya Nabi. Kenapa dia kata begitu? Kerana begitulah cara kita membawa diri kita ya kepada orang yang bukan Muslim. Memang kita tak ada dakwah. Saya bagi contoh saja. Satu contoh lagi. Bila kita ada tetamu datang. Katalah orang luar negara turis datang. Kita nak perkenalkan Malaysia. Mana ada agenda dakwah? Mana ada kita nak perkenalkan supaya sekurang-kurang mereka dah sampai mendarat di Kuala Lumpur ataupun di KLIA di airport, kita sambut mereka sebagai tetamu kita, sebagai orang ya duyuf. Bukan duyuf kita. Allah Rasul kata man kana yu'min billahi yaumil akhir falyukrim daifakum. Fayukrim daif. Dia tetamu kita, ajak dia, kita sekurang-kurang bagi briefing, kenal apa itu Malaysia. Bahasa resmi kita apa, ya masyarakat kita bagaimana, wang ringgit apa yang kita guna, ya apa berapa sultan ada, perkenalkan Malaysia. Lepas itu perkenalkan apa itu agama resmi. Kenapa ada halal, apa itu halal. Macam-macam boleh berdakwah. Tak pernah kita lakukan. Kita sibuk dengan kita punya lagu, dengan adat istiadat, dengan kita punya sambutan apa nama itu, menarilah, macam-macam lah. Ya, budaya kita lupa nak perkenalkan Islam. Inilah hakikatnya. Sebab itu umumnya orang memeluk agama Islam bukan kerana dakwah dari orang Islam. Kerana orang Islam gagal. Tapi aktiviti, sebab itu satu ketika ingat dulu nak lihat perempuan pakai hijab pun susah. Itu tahun 60-an, 70-an. Mana boleh jumpa perempuan-perempuan pakai hijab? Tak ada pun. Semua selendang. Ya. Semua atas bahu. Semua expose semua. Kita tahulah zaman P. Ramlee semua kita tengok. Hanya tahun akhir 70-an baru mula kesedaran. Itu pun kita sudah ada masalah. Bagaimana ya?
pekerja-pekerja kerajaan, bagaimana staf-staf kerajaan, ini pakaian ini bagaimana, ini pakaian Arab ke apa. Kita pun masih jauh ketinggalan. Lupa identiti kita. Ini sebagai contoh lah. Jadi akhirnya bila orang pakai tudung, pakai hijab, orang panggil apa? Pakaian dakwah. Kan? Oh, ini pendakwah ni, pendakwah. Ini pakaian dakwah. Jadi pakaian pun ada nama dakwah. Bukan ucapan kita. Tapi alhamdulillah mungkin dengan pakaian kita adalah satu contoh yang baik. Bahawa inilah pakaian orang Islam. Jadi kita dakwah melalui pakaian. Boleh. Tapi umumnya orang anggap dengan pakaian itu sudah berdakwah. Sebab itu pada amnya kita masih gagal. Sebab itu kita lihat program kita semua umumnya ke dalam cakap untuk orang Islam. Tak pernah kita nak membawa Islam kepada satu tahap yang universal. Lebih alamin. Kadang-kadang kita sama kita pun cakap pasal Islam pun. Islam ala kita. Tahu Islam ala kita. Ala Malaysia. Malaysia pun ala negeri lagi. Macam-macam ala ada. Islam tak pernah ikut kita. Kita yang ikut Islam. Oleh kerana kita sendiri sudah ada salah faham terhadap agama kita. Maka kita gagal nak memperkenalkan Islam pada masyarakat orang Islam. Khususnya kalau kita panggil orang tak Islam. Contohnya kita guna bahasa. Ini Cina Kapiak. Ini bahasa utara. Bukan. Hindu Paria. Ya, macam-macam kita guna istilah itu. Itu satu istilah yang menghalang kita berdakwah. Kita mendekati masyarakat kita. Tunjuk akhlak kita yang mulia. Muamalat kita, kejujuran kita, keikhlasan kita. Ya, komitmen kita, disiplin kita yang tinggi. Hormatnya orang tua, mulianya sesama kita, dan sayangnya anak muda. Ya, hormat jiran tetangga. Apa juga nikmat Allah bagi kita. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Kongsi. Ya. Nak bagi Quran pun mana dulu, ya Allah. Saya nak baca Quran tak boleh. Ini orang kapiak nak pegang Quran. Najis. Dia mana boleh pegang Quran. Bagaimana kita nak kenal Islam? Saya dulu masuk Islam bukan kerana baca Quran. Tak ada satu kawan berdakwah. Tak ada. Hanya saya ada minat mengkaji. Nak baca Quran ya tak boleh. Pasal orang kafir najis. Bukan. Jadi saya pun bacalah buku sejarah lain. Alhamdulillah Allah nak bagi hidayat. Baca sejarah Sayyidina Umar. Saya memeluk agama Islam. Itu pun saya anggap bila saya nak masuk Islam, orang gembira menyambut saya. Ahlan wa sahlan marhaban. Tak ada pun dia heran. Kenapa mau masuk Islam? Terkejut saya. Saya pun terkejut. Salahkah saya nak masuk Islam? Macam-macam pengalaman saya. Itu pengalaman saya. Jadi memang, sudahkah kita berdakwah secara secara ikhlas? Memang kita belum lagi berdakwah. Sudah kita buat aktiviti agama. Ada tazkirah. Macam kita selalu adakan kuliah sini, kuliah. Sama kita tengok siapa yang ikut, siapa yang dengar. Perkara yang kita bincang dalam kuliah kita semua untuk orang Islam. Tak ada pun nak cerita sesuatu yang universal. Apa itu hak asasi manusia contohnya. Hukukul insaniyah. Contohnya masalah hudud saja orang keliru. Orang awam, orang tak Islam kata tak boleh hudud. Hudud ini potong sini, potong sana, semua potong. Potong bawah, potong atas. Habis. Masuk Islam potong bawah. Keluar Islam potong atas. Takut orang. Kemudian orang Islam pun sama juga. Dia juga menentang hudud. Sampai orang bukan Islam pun terkejut. Apa ini hudud ini? Minta penjelasan saya. Kita pun gagal. Wahal hudud saya kata, bila saya bercakap dengan orang bukan Islam, saya kata, bagus, you mau tahu apa itu hudud? Saya nak ceritakan. Tunjuk pada saya satu negara yang tak pakai hudud. Dia pun terkejut. Memang tak ada. Singapura tak ada. Ya.
Ya, Brunei tak ada. Semua ini negara-negara. Malaysia pun tak ada. Ya, mungkin Saudi saja ada, dia kata. China lah langsung tak ada. Vietnam tak ada. Saya kata, salah tuan. Kalau tuan faham kalimah hudud itu pun sudah cukup. Hudud itu kalimah yang jamak daripada had. Artinya batasan, limit. Mana-mana negara yang pergi mesti ada had laju. Bukan. Bawa kenderaan tak boleh ikut had, tak boleh ikut you punya speed. Kalau dia kata 80, 80, 90, 90, 120, 100. Itu yang namakan hudud. Hudud, had, batasan, limitation. Bila dia faham itu, senang hatinya. Tak takut. Kalau tidak, memang takut. Sebab hudud saja dia kata memanglah kena potong. Masuk Islam potong bawah, keluar Islam potong atas. Ingat potong saja. Ini contoh, keliru. Siapa yang kelirukan orang tidak Muslim, kita orang Islam yang mengkelirukan mereka. So memang dakwah itu sangat penting. Semua Nabi diutuskan untuk berdakwah. Dan berdakwah pada masyarakat masing-masing. Hanya bezanya Nabi Muhammad dengan Nabi sebelumnya. Nabi sebelum liqaumihi. Li Bani Israel, untuk kaum masing-masing. Bukan untuk manusia seluruhnya. Kerana mereka adalah utusan Allah pada kaum masing-masing. Hanya Rasulullah rahmatul lil alamin linnasi jami'an, untuk semua bangsa, semua kaum. Itu uniknya. Sebab itu kita pun ukhrijat linnas, untuk manusia. Sebab itu kita istimewa. Umat Nabi jadi khairul ummah kerana umat Nabi diamanahkan oleh Allah untuk menjalankan misi ya nabi-nabi, supaya Islam itu akan terus berkembang melalui dakwah orang Islam. Sebaik-baik dakwah bukanlah dengan banyak cakap. Apa yang kita cakap sekarang orang dah tak dengar kerana orang, maaf saya nak cakap, orang tak percaya kita. Ya, kita orang Islam paling banyak mengata. Pakar mengata, mengupat fitnah nombor 1. Sampai orang yang tidak Muslim tak percaya kita. Susah. Ya, yang menentang orang Islam siapa? Orang Islam. Bukan orang lain. Orang lain dia, cara dia lah. Ini sebagai contoh. Mereka keliru kerana umat Islam sendiri sudah jauh daripada agama Islam. Islam datang untuk memperkenalkan insaniyah, hukukul insaniyah. Hak asasi semua orang. Keadilan untuk semua orang. Innama ya'murukum bil adli wa ihsan. Allah perintah tak Jumaat kata laku, adil, ihsan pada semua. Supaya orang nampak. Orang Islam kalau dia pemimpin, memang puas hati. Adil. Adanya ihsannya. Dia tak zalim. Hak orang lain semua dihormati. Kita telah buat. Ahli siasat telah buat. Agama lain ada lakum dinukum waliyadin. Cuti dia pun kita sama-sama cuti. Cuti kita pun sama-sama cuti. Datangnya Maulid Nabi sama-sama cuti. Itu yang saya bilang kepada masyarakat orang Cina, India. Ini Nabi Muhammad, Nabi kamu. Nabi saya, Nabi kamu juga. Oh, tarak-tarak dia kata ini Nabi kamu. Saya kata tidak. Ini you cuti juga kan. Cuti untuk semua orang kan. Tapi dia tak faham. Kerana cara kita membawa Islam kepada mereka itu seakan-akan kita punya. Sebab itu orang takut nak masuk Islam di sini kerana dia takut hilang identiti dia sendiri. Kalau masuk Islam, saya dari dulu bila masuk Islam, orang kata masuk Melayu. Dapat mengikut insya-Allah. Sudah hang sekejapnya. Boleh dengar? Ustaz boleh dengar insya-Allah. Dapat ikut. Dapat ikut tadi kejap. Dia hang sekejap. Okey. Okay, saya kadang-kadang saya keliru masyarakat bila saya masuk Islam dulu. Saya cerita pada keluarga mak saya kata, bila you masuk Melayu? Saya kata, mak bukan Melayu satu bangsa. Cina satu bangsa, India satu bangsa, Arab satu bangsa. Islam itu agama Tuhan punya, bukan bangsa punya.
Orang Arab dulu bukan Muslim, orang Arab semua itu musyrikin, jahiliyah. Rasulullah ajak mereka, mereka memeluk Islam, jadilah muslimin. Kalau tidak, dia adalah musyrikin. Tapi dia tak faham. Saya maafkan ibu saya kerana dia tak faham, dia keliru. So saya pergilah ke kampung kawan-kawan saya, ya, di Kulim waktu itu, ya. Lepas itu kawan saya perkenalkan diri saya, kata keluarga, ini kawan saya ini, dia sudah Muslim. Keluarga dia, bapak dia tanya saya, bila masuk Melayu? Saya pun terkejut. Betul lah mak saya. Mak saya kata saya masuk Melayu. Orang takut. Ya, kenapa orang Cina lebih suka memiliki nama Mak Saleh? Peter lah, John lah, Catherine lah. You know? Kenapa dia tak mau guna bahasa Arab, tak bahasa Melayu? Kenapa? Kerana dia tengok orang Mak Saleh ini maju. Tamadun dia disiplin dia tinggi. Ya, saksia dia baik. Dia tak mau ikut orang yang lebih rendah dari dia, orang yang lebih lemah dari dia. Kita kebetulan memang segi itu kita lemah. Muamalat kita lemah. Ya. Masalah rumah tangga, kalau kita cek, yang paling banyak penceraian orang Islam. Dibanding dengan bangsa lain. Kita banyak problem. Sebab itu mereka tahu agama orang Melayu ini memang messy, problematic. Dia tak nak terlibat. Tapi kalau dia sudah dapat hidayat, dia sudah faham, dia sangat gembira. Sehingga kadang-kadang dia kecewa. Kenapa kamu tak cerita pada kami bahawa agama ini begitu cantik? Tuhan pilih untuk kita. Bukan pilihan kita, bukan kita punya. Tapi Islam, Allah yang pilih. Inna dina indallah al-Islam. Kemudian Islam yang dipilih oleh Allah ialah al-yawma akmaltu lakum dinakum. Satu agama yang begitu teratur. Begitu sempurna sejak you lahir sampai you mati. Semua peraturan sudah ada. Dan cukup detail. Nak makan, nak minum, nak mandi, masuk bilik air. Nak cakap dengan orang, nak berjiran tetangga, nak muamalat, nak menyaga, semua sudah ada. Tak ada lagi satu agama di dunia sekarang yang mempunyai satu nizam, peraturan yang begitu terperinci. Allahu Akbar. Bila saya mulai bercakap dengan kawan-kawan saya, masyarakat saya, mereka sangat terbuka. Tetapi hidayat Allah yang bagi. Dia nampak apa yang saya cakap bagus. Oh, betul, betul. Dia nak lawan saya, wajadilhum billati hi ahsan, saya tunjuk. Itu yang you cakap, tuan. Itu bukan Islam, itu orang Islam. Orang Islam macam orang Kristian, macam orang Cina, ada baik, ada buruk, ada memang dahsyat. Ya, yang kita guna kalimah good, bad, ugly. Yang paling dahsyat yang orang munafik ini. Yang berpura-pura sini begitu, sini begitu. Itu paling dahsyat. Yang baik, baik senang kita kenal. Yang jahat, jahat senang kita kenal. Ini yang talam dua muka ini. Yang munafikin ini. Ini yang kita panggil the ugly guy. Saya kata, itu bukan Islam. Itu orang Islam. Tak sama. Ini bangsa, ini agama tak sama. Ini adat, ini ibadat tak sama. Kita kena jelaskan pada mereka. Dalam kita belajar agama dalam masjid-masjid guru-guru, memang mereka pun tak tahu nak membezakan, tak cerita pun kerana dia pun tak tahu nak cerita. Supaya orang masyarakat yang belum Islam boleh faham apa itu Islam. Sebab itulah saya rasa memang sampai sekarang kita masih belum jalankan dakwah. Bila Allah berfirman, "Wal takum minkum ummah yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Apa maksudnya? Kita pun keliru. Contohnya dakwah kita di Malaysia, mana ada pemimpin jalankan dakwah? Zaman Nabi pemimpin ummah dia berdakwah.
Zaman Abu Bakar jadi khalifah, dia berdakwah. Zaman Umar juga berdakwah. Itu dari pemimpin berdakwah sampai kepada yang bawah. Sebab itu saya pernah kata, kita sekarang yang jalankan dakwah macam kita, orang bawah kan. Akhirnya yang kita boleh mendekati masyarakat bawah, orang biasa lah. Pasal kita orang biasa, sama-sama orang biasa. Kan? Kalau datuk Muslim, adakah kumpulan datuk Islam ini berdakwah pada datuk yang belum Islam? Tak ada pun, tak pernah dengar. Dia boleh makan sama-sama, minum sama-sama, ya bincang semua dalam dunia sama-sama. Masalah agama nafsi-nafsi. Ada Tan Sri Muslim yang banyak dengan Tan Sri juga yang tidak Muslim berdakwah. Perkenalkan Islam pada mereka. Ada menteri orang Islam berdakwah pada menteri orang yang tak Islam. Adakah MP Muslim berdakwah pada MP yang belum Muslim? Saudagar Muslim yang berjaya berdakwah kepada saudagar yang belum Muslim. Doktor Muslim berdakwah dengan doktor yang tidak Muslim. Engineer, begitulah terus. Wal takum minkum ummah. Di kalangan kamu mesti ada kumpulan. Semua peringkat, barulah dakwah itu berkembang, tapi tidak. Kita gagal. Bukan susah dakwah ini. Yang penting kita mesti ada jiwa agama, the spirit. Bahwa Islam itu bukan kita, Allah punya, dan diamanahkan pada kita untuk menghayati, lepas itu untuk menyampaikan kepada orang lain. Baligh anni walau ayah. Itu yang kita perlu fikir. Apakah kita sudah berdakwah pada amnya? Kita boleh tanya diri kita sendiri. Kita sudah kawan dengan orang tidak Muslim berpuluh-puluh tahun. Kita pergi beli barang di kedai orang tak Muslim berpuluh-puluh tahun. Pernah tak kita ambil kesempatan perkenalkan Islam pada mereka? Kita tanya diri kita saja. Kita hanya sibuk sama kita tak habis-habis lagi. Tiap-tiap hari dia bertengkar. Tiap-tiap hari dia bergaduh. Dalam WhatsApp pun bergaduh, dalam YouTube bergaduh, gaduh ya. Tak pernah fikir bagaimana saya nak perkenalkan Islam, menambah umat Nabi Muhammad SAW supaya segi politik pun semakin kuat kerana lebih ramai umat Islam. Kita memang tak jalankan dakwah. Itulah secara ringkas yang dapat saya berkongsi untuk saudara-saudari yang mengikut program ini. Walaupun kita faham Quran dan Sunnah, Alhamdulillah, tapi kita masih belum sampai peringkat mampu berdakwah kepada orang yang belum Islam. Kerana kita tidak dapat memahami suasana mereka. Nabi asal usulnya dia dilahirkan tengah-tengah masyarakat musyrikin. Abu Bakar semua musyrikin. Umar semua musyrikin, tapi alhamdulillah terima Islam, masuk Islam. Nabi dipilih oleh Allah jadi utusannya bila dia usia 40 tahun. Itu kita tahu. Sebelum dia dilantik oleh Allah sebagai Nabi, semua orang sayang Muhammad. Muhammad Al-Amin, Muhammad orang yang beramanah, yang bagus, tak boleh cakap bohong. Semua orang sayang Muhammad. Bila dia berdakwah saja menyuruh orang pada Allah, bukan musyrikin tak percaya Allah. Bukan tak percaya. Syaitan pun percaya Allah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh fayaquluna Allah. Kalau engkau tanya mereka siapa je langit bumi, semua kalau Allah, tak ada masalah. Masyarakat saya pun orang Cina, kalau di Pulau Pinang, you kata Tuhan Allah, dia pun kata Tuhan Allah juga. Ya. Fitrah manusia percaya. Yang orang tak boleh terima perubahan syariat Allah. Bukan Allah, tapi din Allah. Yang kata din itu syariatnya. Yang kata syariat satu cara hidup yang Allah tentukan untuk kita. Yang dinamakan ad-din. Itu yang mereka tak boleh nak ubah. Tak boleh nak tinggalkan budaya, kebiasaan mereka. Sebab itu, mereka itu menolak. Tapi dengan istiqamah Nabi Muhammad SAW selalu berdakwah, menyeru mereka, ayuhan nas qulu la ilaha illallah. Ya, tuflihun. Ya. Jadi, akhirnya masuk melalui akhlak Nabi, ya, kemuliaan dia,
amanahnya, siddiqnya, amanahnya, fatonahnya, alhamdulillah. Ya, kita mana pernah kita berjumpa kawan-kawan saya berdakwah? Tidak. Itulah dakwah. Ya, jadi saya ingin menyeru supaya masyarakat kita sudah sampai waktunya. Apa yang kita dah belajar sudah berpuluh tahun. Ya, kita masih duk berbalas sesama sendiri, buang masa kita. Kita tak mampu lagi nak membawa balighu anni wal ayah kepada orang yang belum Islam. Cara dia bukan susah. Kita kena berbaik-baik dengan mereka. Ada PR yang baik. Macam pendakwah ni macam salesman dah. Barang you bagus tapi you kena dah promote. You tak hati nak promote. Kan? Barang kita nama wahid, Islam nama wahid. Tapi kita ini bad salesman orang pakai. Tak hati nak introduce Islam. Jadi itulah cara yang terbaik. Sudah sampai masa kerana kita ilmu dah banyak. Hanya kita salah guna ilmu kita, akhirnya kita bergaduh sama sendiri, kita lupa. Bagaimana ya saya nak bawa Islam pada orang yang belum Muslim. Tapi ingat, nak berdakwah itu kena ada ilmu. Allah berfirman, ud'u ila sabili rabbika. Panggillah manusia ke jalan Tuhan kamu, bukan jalan kamu, bukan jalan saya, ala kamu, tidak. Ya, mesti ikut jalan Allah. Jalan Allah ialah Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah sebaik-baik contoh. Dakwah tak akan berhasil tanpa balik pada wahyu. Kerana kalau kita tak kembali pada wahyu, kita boleh salah memperkenalkan Islam, mendatangkan fitnah. Dan ikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat. Selamat. Kerana agama itu Allah punya, tak boleh ikut kehendak kita. Ud'u ila sabili rabbika. Sabili rabbika. Rabbika, jangan lupa. Sebab itu saya pun dah lama saya buat kursus untuk uslub dakwah. Bagaimana kalau kita nak berdakwah masyarakat Cina. Kita sedikit sebanyak perlu berkenalan dengan mereka. Kenal budaya mereka, cara pemikiran mereka. Kenal sedikit dia punya agama background, kalau Buddhis ke, Taois ke, sikit-sikit apa yang kita perlu. Supaya kita bercakap, dia dapat menghayati. Telah saya buat macam-macam program. Waktu kita sedang lockdown itu MCO ni. Alhamdulillah. Ya, berpuluh-puluh orang memeluk agama Islam. Kadang-kadang 5 orang sekali, 4 orang sekali. Alhamdulillah. Kita masih terus berdakwah. Kalau dia tak boleh datang sini, kita dakwah melalui online. YouTube. Kita berdakwah sampai kepada UK, kita berdakwah. Orang nak juga masuk Islam. Hanya kita perlu sediakan khidmat kepada semua orang yang perlu nasihat, bimbingan, khidmat untuk semua orang. Akhirnya mereka tertarik. Wah, Islam itu unik. Semua masalah ada jawapannya. Ya, ini Allah punya. Allah yang ciptakan kita. He's the all-knowing, the creator. Bila dia faham, dia tertarik dengan keindahan Islam. Uniknya Islam. Mau masuk Islam. Semua orang nak masuk Islam, saya pun jangan paksa. Saya kata, belajar dulu. Saya tak mau nanti fitnah itu berlaku. Dia mengucap lepas itu, dia kata, oh saya bukan Muslim. Dia kena faham betul-betul. Akhirnya Alhamdulillah. Dia masuk Islam, tak berapa lama. Adiknya masuk Islam, tak berapa lama. Ibunya masuk Islam, tak berapa lama. Abang dia masuk Islam. Satu keluarga masuk Islam. Alhamdulillah. Itulah caranya. Jadi saya ingin mengajak muslimin dan muslimat. Kalau you tengok kelas-kelas yang kami anjurkan, kerja kelas kebaikan saya bahasa English kerana nak berdakwah dengan orang perlu guna bahasa yang lebih mudah dia faham. Ya. Jadi bolehlah nanti satu masa kita dapat lagi follow up dan berkongsi lagi pengalaman kita, dan jangan kita habis masa untuk berbala, untuk nak bergaduh. Lebih banyak kita guna waktu untuk produktif supaya fikir bagaimana kita nak perkenalkan Islam pada orang yang belum Islam. Caranya contohnya berbaik-baik dengan orang, lepas tu kalau you tak mampu bawa dia jumpa kita dulu, contoh berkenalan, dita'arafu berkenalan dulu. Ya. Lama-lama tengok cara kita cakap, kita boleh belajar. Ini yang dikatakan kita belajar secara amali,
bukan secara ya teori saja, amali. Kita masih hidup, kita masih mampu. Kita selalu kelas kita ada saja orang yang tidak Muslim ikut. Dia nak tanya ini, alhamdulillah. Dia puas hati bila dia dapat penerangan dari kita, kerana kita memperkenalkan Islam sebagaimana Allah mau kita perkenalkan. Tidak ada kait dengan budaya ke, adat ke, tak ada. Kita pure Islam. Qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah jawapan saya. Jadi kalau saya serah balik pada Ustaz untuk seterusnya, kalau ada sedikit soal jawab dipersilakan. Tafadhal. Jazakumullah khairan Syekh Husaini. Hadirin tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Taala, alhamdulillah sangat banyak manfaat daripada apa yang Syekh Husaini sampaikan kepada kita tadi. Dan pengalaman yang sangat berharga yang beliau hafizahullah taala sampaikan kepada kita tadi. Semoga Allah Taala memberkati segala usaha beliau insya-Allah. Amin. Tuan-puan rahmati Allah Taala, Syekh, mungkin sedikit sebanyak persoalan kita nak tanyakan, dan tuan-puan ada persoalan tuan-puan boleh tanya di ruang komen insya-Allah ya. Sementara saya bertanya, tuan-puan insya-Allah kita akan tanyakan persoalan-persoalan yang tuan-puan tanya. Syekh, nak tanya Syekh, dari sudut yang macam Syekh sebutkan, ramai di antara kita memang belum sampai tahap ada keinginan ataupun kekuatan untuk sampai ke dakwah kepada non-Muslim. Persoalan saya, macam mana Syekh kita nak ada keinginan tu, rasa tanggungjawab, dakwah ni kerja kita. Dakwah ni bukan individu ataupun kelompok-kelompok, dakwah ni kerja kita. Fardu seakan-akan macam fardu ain. Sahih. Teringat saya Syekh kisah macam mana dakwah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Hari pertama memeluk Islam, terus dakwahkan, sampaikan kepada ramai di antara para sahabat al-asyara mubasyirin bil jannah yang masuk Islam di tangan Abu Bakar Siddiq. Dalam keadaan ketika itu beliau baru sahaja memeluk Islam. Syekh untuk memastikan macam mana untuk kita ada keinginan, semangat, kekuatan untuk berdakwah kepada non-Muslim insya-Allah. Silakan. Alhamdulillah. Mungkin kalau zaman dulu dia lebih hidup dakwah kerana sahabat juga masuk Islam. Macam Abu Bakar, dia juga musyrikin. Dan dia ada kawan-kawan satu kumpulan dengan dia sebelum itu. Jadi dia dah berkenalan. Dia bukan asing kepada masyarakat dia. Jadi dulu dia di situ. Dia telah dapat hidayah Allah. Dia tahu ini adalah hak, ini yang benar. Akhirnya dia rasa cemas. Saya kena bagi tahu kepada kawan saya. Saya kena selamatkan mereka. Sebagaimana kalau kita tahu sini ada COVID-19, kita bagi tahu ke member, jaga ya, jangan pergi sana. Ini COVID-19, ini contohlah. Kita akan ada kesedaran itu, dan kita keinginan bila kita tahu bagaimana ya sayangnya saudara kita sana, ia baik hati tapi dia tak dapat kebenaran. Memang untuk born Muslim dia lambat sikit kerana kita comfort zone kan. Mak bapak Muslim, seakan-akan kalau jahat-jahat masuk neraka pun 1 minggu, 1 bulan akhirnya masuk syurga. InsyaAllah semua selamat. Jadi kita anggap kita dah beres lah. Kita dah selamat. Akhirnya tidak ada lagi perasaan nak selamatkan orang lain. Jangan kata itu. Sama-sama kita sendiri orang Islam. Kita semayang, adik-beradik tak semayang, tak kisah pun. Kan? Mak ayah semayang. Mak kita semua pakai tudung. Dia tak kisah anak dia pakai tudung atau tidak. Cuba kita fikir. Artinya kita anggap urusan agama nafsi-nafsi. Kita kata sekular itu semua sesat. Kita pun sekular. Kita asingkan, kita kata liberal, nafsi-nafsi lah. Itu pilihan mas. Tak boleh, ini agama. Mana yang betul, kita kata betul. Masalah kita kena bagi tahu, saya start dari diri kita. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jadi memang, dia akan lebih senang macam kami, keluarga kami tak Muslim. Kami rasa sedih kan. Kami tahu kemana mereka akan berakhir nanti. Tapi kalau dia ada Muslim, walaupun ada kelemahan, mudah-mudahan Allah maafkan dan ampuni mereka. Kerana Allah dah janji, siapa yang mati tak syirikkan Allah, walaupun banyak dosa, aku maafkan mereka. Tapi kalau dia pilih untuk syirik Allah, habis. Habis, dia sudah tak ada lagi future. Jadi sebab itu kita semua perlu
Ada that kind of perasaan. Ini kawan baik saya. Kalau dia tidak kenal Islam, bagaimana dia nak masuk Islam? Saya kena perkenalkan Islam. Macam kita tahulah produk yang baru kita nak perkenal. Cepat-cepat kita bawa kawan kita. Tapi cara yang terbaik ialah kita mesti ada perasaan saya wajib berusaha menyelamatkan saudara saya. Bagaimana kita ikhtiar sama-sama. Mula-mula contoh yang baik. Bila cakap, jangan tipu, jangan bohong, jangan mengata, jangan membuat cerita yang baik saja. Bila guna kalimah yang hasanah saja. Macam Nabi katakan, kalau ada 4 ini, kamu akan selamat dari neraka. Apanya? Hayyin, layyin, qarib, sahl. Jadi, ya, umat yang akhlak yang baik. Lemah lembutnya, ya, dan kita punya akhlak kita yang mulia, orang yang mudah bergaul dengan siapapun, ya, tak banyak protokol, ya, sedia berkhidmat, ya, la darara wala dirar, semua dah cantik agama kita. Jadi mudah-mudahan, ya, mudah-mudahan kita dapat kesedaran. Amin. Naam. Jazakallah khairan. Baik, Syekh. Jazakallah khairan. Saya ada baca beberapa persoalan daripada kita punya penonton, ya, Syekh. Mungkin saya boleh tanyakan. Ya, silakan. Persoalannya di antaranya adalah yang di antara perkara yang memang berlaku dekat Malaysia ni lah, Ustaz Syekh Hussein ni. Macam mana kita nak berdakwah kepada kepada saudara yang belum Islam ni, yang terutamanya yang tak suka azan. Oh, iyalah. Silakan. Dia begini. Masalah kita ini, kita kalau nak azan lah. Bukan. Kemudian kita orang Muslim yang ada kawan-kawan yang tak suka tu, cerita supaya apa dia faham apa itu azan. Dia tak faham pun apa itu. Tapi masalah kita ni, sebelum azan macam-macam lagi kita baca. Banyak gangguan. Hatta di negeri Arab, mana ada bacaan banyak-banyak tarhim lah, macam-macam awal-awal subuh, mungkin 10 minit sebelum azan dah bising lah. Ini mengganggu, memang mengganggu. Tapi kalau azan saja, saya yakin, pengalaman saya, orang bila tanya azan, saya cerita-cerita, dia pun, okeylah, dia pun setuju. Tapi yang lain, kadang-kadang bila semayang sampai kuatkan suara, tidak perlu. Bukan. Orang Islam yang duduk jiran masjid pun tak semayang, tak datang. Yang kita kuat-kuat bacaan tu mengganggu. Kita gunalah hikmah. Memang azan itu syiar Islam. Ya, macam saya kata, orang Kristian kadang-kadang ada bel dia. Orang Hindu pun ada bel juga. Bukan. Kita tak kacau itu. Kalau itulah kepercayaan kamu, lakum dinukum waliyadin. Pengalaman saya dengan orang yang cakap begini, cakap begitu, bila saya sempat bercakap, hilang. Dia tak ada lagi perasaan marah. Hanya approach kita pun bil hikmah. Kita kena banyak hikmah. Bila orang tak faham, mau marahlah kita. Bukan. Ini orang Cina raya, dia buat apa? Dia bakal meracunkan. Pang. Bising. Nak tidur tak boleh. Bukan. Akhirnya, orang Hindu pun bakar juga. Dia pun bakar dengan Cina. Taipusam dia pun pumpang semua. Akhirnya orang Kristian pun juga ikut. Bising lagi dengan pollution, dengan buang duit, ya, membahayakan orang. Akhirnya orang Islam pun ikut bakal meracun. Dia tak kata pula benda itu mengganggu. Apa ni bising? Semua okey saja. Bila orang tak faham apa yang kita buat, fitnah boleh berlaku. Pasal kita gagal menjalankan dakwah. Cuba kita berdakwah. Jadi kalau kita lihat, macam contohlah, saya bagi satu contoh.
Dulu ada pengalaman begitu. Saya duduk di Kampung Makam Pulau Pinang. Kampung Makam kebetulan ini memang 100% Muslim. Tapi ada 3 kedai runcit orang Cina yang buka kedai runcit atas tanah wakaf. Satu hari, satu kedai tauke itu macam penat sangat, sudah merongot lah. Apa ni azan? Apa saya azan ni? Bising macam ta'azan. Allah! Orang nak tidur pun ya terganggu. Kemudian orang Islam terdengar. Orang Islam mulai nak serang dia. Boikot perniagaannya. Kebetulan saya pun ada di situ. Saya duduk di situ. Dia orang cukup baik pribadinya. Dia selalu kalau banyak orang Islam suka beli kedai dia pasal orang Islam dibenarkan hutang. Orang Islam tak suka hutang. Beli beras, beli gula, beli susu, pakai buku 35. Kecil ya. Tulis. Lepas itu bila orang marah, saya pun tanya apa masalah. Ini kapi ini. Cina kapi ini duduk atas tanah wakaf, lepas tu dia kritik tentang azan kita. Kampung kita pun azan sebelum subuh, macam-macam dia baca, bising betul. Okay. Tapi akhirnya, saya kata tak apa, biar saya cakap dengan dia. Dengan izin Allah, tidak berapa lama anak dia masuk Islam. Saya cerita apa itu azan. Azan itu kita nak gerakkan orang sembahyang. Bila orang sembahyang, kita orang Islam sembahyang, kita berdoa. Kita doa untuk semua orang. Untuk tauke pun kita doa. Supaya kita semua hidup selamat, aman. Berjaya. Kita, dia pun kata, dia orang berdoa untuk kita. Yalah, kita doa untuk semua orang. Tak perlu bayar apa sen pun, free pun. Dia pun rasa gembira. Kita doakan dia. Sepatutnya kita doa untuk dia juga supaya satu hari dia dapat hidayah. Akhirnya bila saya masuk bilik dia, saya terkejut, saya tengok. Bilik dia itu ada buku fiqh Islam, muamalat. Soal penjagaan. Dia banyak membaca. Saya pun kata, you sudah masuk Islam ke? Tidak, saya mau tahu. Pasal saya menyaga sama orang Islam. Bagus. Dia baca buku, saya baca ini buku. Bagus, itu Islam, bagus. Kalau begitu senang saja tuan mau masuk Islam. Dia kata, nanti dulu, saya ada satu buku lagi. Ini buku lah, fiqh Islam, fiqh muamalat semua. Dalam perniagaan, al-bai'. Ya. Kemudian dia kata, saya ada satu buku lagi. Ini buku daftar dia. Muhammad, Ali, Omar, Fatimah, semua nama orang Islam. Hutang tak bayar. Hutang tak bayar. Bukan. Saya kasih hutang tapi mereka tak pernah bayar habis. Saya pun mau belajar. Adakah agama Islam ajar orang Islam kalau orang Islam berhutang sama orang yang bukan Islam tak perlu bayar hutang? Supaya saya tak kasih hutang. Saya pun terkejut. Akhirnya saya mendekati dia bagi penerangan. Anak dia pun ada. Anak dia memulai Islam. Ini hidayah Allah itu pelik kadang-kadang. Kita kena tunjuk akhlak yang baik. Kadang-kadang orang marah Masjid India di Kuala Lumpur. Bukan. Saya duduk situ dulu. Pernah azan di Masjid India, orang baling botol masuk ke tingkap masjid. Nak bergaduh. Yalah, dia tepi dengan Selangor Mansion, Malayan Mansion semua. Flat itu dan ramai juga orang tak Islam duduk situ. Masjid pula tepi saja. Bila you ganggu dia, orang ini dah mabuk. Dia ambil botol, dia balik. Jadi polis kes. Jadi kita damaikan. Bila kita boleh
baik-baik dengan orang. Orang tak marah kita. Saya bagi satu contoh yang lain. Saya ada kawan, satu tauke. Tiap bulan Ramadan, dia bagi beras. Berguni beras, gula ke masjid. Kerana dia tahu orang masjid akan masak bubur. Waktu Ramadan. Bubur lambuk. Dia tahu untuk bagi orang buka puasa. Free. Wah, dia cerita ke saya, wah bagus ya kamu ya. Banyak tolong sama itu orang masjid. Tapi dia heran. Dia sudah bertahun-tahun kasih beras, kasih gula. Satu kali pun orang tak kasih dia bubur. Oh, bubur pun tak dapat. Astagfirullahaladzim. Akhirnya saya pun terkejut. Oh, dia orang tak kasih ya. Apa nanti? You kena makan ini bubur specialnya. Ini Ramadan saja ada bubur lambuk ini. Luar Ramadan tak ada. Saya pergi masjid, saya ambil, saya serah kat dia. Dia pun makan. Wah, banyak special. Ha? Cuba tengok perangai kita. Perangai kita, kita terima sesuatu dari orang, kita tak pernah ada ihsan kepada orang itu. Ini contoh saja, contoh saja. Orang boleh marah kita kerana kita sendiri gagal. Ya, nak memberi penerangan apa itu azan dan lain-lain. Mudah-mudahan kalau kita boleh tunjuk contoh yang akhlak yang baik, saya yakin prasangka mereka ini semua terhadap kita akan hilang. Naam, maaf saya terpanjang sangat jawapan saya. Banyak pengalaman sebab itu saya nak kongsi. Jazakumullah khairan. Naam. Barakallahu fiik. Kalau ada 2-3 soalan lagi, dipersilakan. Boleh insya-Allah. Ada 2-3 persoalan lagi, Syekh. Mungkin saya boleh gabungkan 2-3 persoalan tu. Kita gabungkan sekali insya-Allah. Okay. Ada yang berkait. Ada persoalan Syekh kat sini. Dari sudut bila Ustaz Husni sebutkan tadi ada buat metod kelas dakwah, ada yang tertarik dekat sini. Mungkin Ustaz Syekh boleh sharekan mungkin dekat mana kita punya penonton boleh pergi kat page ke ataupun dekat YouTube ke untuk sama-sama join program insya-Allah. Itu dulu saya buat sebelum MCO. Oh, okey. Lama lah. Dan MCO ini memang tak buat lagi lah. Bermalam Secara lah online lepas. ada tak? Lepas Isyak. Online habis. Secara Online apa yang kita buat sekarang ialah tiap-tiap macam hari Rabu, tapi bahasa English. Hari Rabu. Cara bahasa saya buat Inggeris. begini. Rabu pukul 11 sampai 12.30. Sabtu sama juga 11 sampai 12.30. Ahad macam hari ini sama juga 11 sampai 12.30. 3 kuliah dalam 1 minggu. Baik. Dan saya cerita hari Rabu adab. Tentang adab kita. Ini ilmu adab. Akhlak. Ya, supaya kita jadi orang muadab. Jadi bila kita ada adab yang baik, senang kita mendekati masyarakat yang lain. Ya, hari Sabtu pagi kita cerita asas Islam. Supaya orang Islam faham apa itu Islam dulu. Dapat membezakan apa itu Islam, apa itu adat, apa itu ibadat, apa itu bangsa dan sebagainya. Jadi senang kita nak berdakwah. Kalau kita sendiri keliru, susah nak berdakwah. Hari Ahad saya cerita keluarga, nilai-nilai kekeluargaan. Supaya orang faham bagaimana keluarga dalam Islam. Kalau nak kahwin dengan orang yang belum Muslim, bagaimana caranya? Bagaimana nak mendekati mertua-mertua yang belum Muslim? Macam-macam kita ajar. Ya, jadi boleh ikut tiap-tiap hari Sabtu, Rabu, Ahad 11 sampai 12. Tapi dalam bahasa English. Baik. Ya. Jadi kalau ada lagi masalah, dia cara yang paling mudah begini Ustaz. Kita boleh juga kumpulkan soalan-soalan daripada sahabat-sahabat kita, muslimat kita. Kerana kerja dakwah bukan lelaki saja, muslimat pun kena ambil bahagian. Supaya kita kumpulkan apakah soalan mereka terhadap masalah bagaimana nak dakwah. Dan contohlah, kalau dia nak dakwah, kita nak tahu
bangsa mana yang dia nak berdakwah. Kawan dia kena ada kawan. Jangan berdakwah dengan orang yang kita tak kenal, tak boleh. Orang yang kenal dulu. Cina ke, India ke, Kristian ke, Buddhis ke. Kita kena kenal siapa mereka dulu. Dita'arafu. Bila kita dah kenal, sedang kita atur strategi. Kita boleh kumpul apakah pengalaman mereka pernah ada. Adakah? Saya bagi contoh untuk mengakhiri perbincangan malam ini. Sure. Nak berdakwah, saya bagi 2 tip. Kalau kawan kita belum Muslim, tapi ada kepercayaan, ada agama dia percaya, Kristian kah, Buddhis kah, Taois kah, contohnya. Tanya dia. Kita biar tanya dulu. Apa pandangan kamu terhadap Islam? Tanya saja. Tapi dia akan cakap bila kita rapat, kita berkenalan, kawan baik. Kalau kita orang yang dia tak kenal, dia takut, macam sensitif. Oh, dia ni siapa? Ini tanya saya kan. Dia tak akan jawab. Kalau you kena berkawan dulu. Lepas kawan, tanya dia. Apa pandangan saudara terhadap Islam? Biar dia cakap. Jangan marah tak. Kita kena sabar. Dengar dulu. Apa yang dia cakap, catit. Mungkin apa yang dia cakap itu tak betul, tapi dia sudah salah faham. Kita kena jelaskan. Tapi jangan jawab. Salah you jawab. Nanti benda itu akan habis di situ. Jangan jawab. Ambil tahu dulu. Kalau dia orang tak percaya agama, atheist ke, free thinker ke, ya, orang tak agama, agnostik ke, tanya dia. Apa pandangan saudara terhadap orang yang percaya kepada agama? Tengok apa dia jawab. Orang yang ada agama, tanya dia apa pandangan dia terhadap Islam. Orang yang tak ada agama, apa pandangan dia terhadap orang yang beragama. Buat exercise ini. Start dulu dengan kawan-kawan. Kemudian bila kita dapat maklumat, kumpul, nanti kita tetapkan satu hari kita bincang. Kita buat online begitu. Dia lebih banyak kita adakan latihan. Adalah orang itu kata begitu, okey. Nanti saya akan tunjuk, ya, apakah jadilhum billati hiya ahsan, yang terbaik. Itu lebih mudah. Kalau kita nak start, kadang kita tak erti kan, kita tak tahu siapa sasaran kamu, siapa kawan kamu, you kena tahu. You kena ada you punya target group. Kalau dia businessman, okey. Tanya dia lah, kalau businessman, bagaimana pengalaman kamu terhadap orang Islam? Bila you buat bisnes dengan orang Islam, bagaimana? Ambil tahu, biar dia cakap. Bagus kah? Tak bagus, dengarlah, jangan marah. Biar dia luahkan dulu. Biar dia luahkan, baru kita tahu. Kalau dia tak luahkan, kita tak tahu. Bukan. Itu sebagai contoh. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita menjadi seorang da'i wa da'iyah ilallah. Kerana itulah misi kita. Ini yang menjadikan Rasulullah bangga kepada umatnya. Kerana umatnya umat dakwah. Umat yang membawa perubahan. Bukan umat yang bergaduh sama sendiri, fitnah sama sendiri. Masa habis di situ, akhirnya kita semakin belajar, semakin pening kepala. Ya. Sudah faham, lepas itu tak faham pula. Keliru pula. Ini yang pening kepala itu. Daripada dulu tak faham Quran Sunnah, sekarang sudah faham Quran. Lepas itu keliru balik dengan Quran Sunnah pula. Sampai orang Islam sendiri tanya, kita kena ikut sunnah kah? Dia tanya pula, kita kena ikut sunnah kah? Itu memang pelik lah. Kalau orang Islam tanya, kita kena ikut Nabi, memang pening kepala. Jadi itulah ala kadar yang dapat saya berkongsi pada malam ini. Ya, mohon maaf kerana terlewat oleh kerana kita ada gangguan teknikal sini. Ya, jadi kirim salam semua ikhwan yang mengikut.
Dan mudah-mudahan kita jangan lupa doakan kami, dan insya-Allah kami akan doakan para semua ikhwan daripada jemaah-jemaah platform sunnah dan juga kepada semua yang mengikuti ya kita pada malam ini. Semoga Allah selamatkan kita, beri kejayaan pada kita, dan beri perlindungan pada kita, anak cucu kita daripada segala fitnah, khususnya daripada bahaya COVID-19 ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetapkan iman kita, tingkatkan kesabaran kita, murahkan rezeki kita, dan menjadikan kita umat yang berdakwah. Amin. Amin ya rabbil alamin. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wa akhir da'wana walhamdulillahi alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz Syekh Husaini atas perkongsian pengalaman, penjelasan dan juga cara perkongsian dakwah macam mana untuk kita sebagai Muslim ada keinginan, semangat untuk terus bukan setakat kita kata belajar makin pening, macam mana untuk kita ada keinginan untuk terus berdakwah, mengajak manusia yang belum Islam kepada Islam, mengajak untuk, saya tertarik dengan apa yang mungkin saya boleh simpulkan dengan apa yang saya sebutkan di antara perkara yang sangat bermanfaat tuan-tuan. Kita kena bezakan di antara dakwah dalam bentuk dakwah islah umat ni dan juga dakwah bawa orang luar Islam ke dalam Islam. Dan kita katakan ramai di antara kita memang dah terlalu sibuk dengan dakwah islahiyah, pada masa yang sama mungkin kadang kita terlupa untuk dakwah mengajak manusia yang belum Islam kepada Islam. Ala kulli hal tuan-puan, nasihat yang sangat bermanfaat daripada tuan guru kita Syekh Husaini, ayahanda kita hafizahullah taala. Amin. Allah Taala sentiasa berikan beliau kesihatan, keteguhan. Amin. Kemudahan dalam segala apa yang disampaikan dakwah beliau, insya-Allah. Tuan-puan boleh follow page Al-Khadim, Pertubuhan Al-Khadim, boleh follow YouTube Pertubuhan Al-Khadim untuk terus mengikuti kelas-kelas dakwah yang program-program yang Syekh dan Pertubuhan Al-Khadim jalankan, insya-Allah. Tuan-puan, terima kasih atas perhatian tuan-puan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati pertemuan kita pada malam ni. Walaupun dalam keadaan dah pukul 11 lebih ya Syekh. Bersama dengan kita ada lebih kurang 80 orang lagi Syekh. Bersama dengan kita, alhamdulillah. Semoga Allah berkati pertemuan kita pada malam ni. Insya-Allah akan datang kita akan anjurkan lagi program-program seumpama ni, insya-Allah. Jazakumullah khairan tuan-puan. Semoga Allah taala memudahkan kita untuk bertemu dalam program yang lain. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Kita tutup dengan bacaan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala khair khalqi nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.